Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkaitan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video untuk diberikan reaction berkaitan tentang video ini. Jom kita tengok video berkaitan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Orang yang jenis maki orang ni dia bukan orang beriman. Kalau orang mukmin dia tak maki orang. Dalil Nabi kata faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Barang siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, dia kata yang baik. Jadi yang maki-maki orang ini dia tak beriman. Situ je sipir. Faham? Bukan kata maki tok guru, maki binatang pun haram. Nabi kata wala tasubuddik, jangan kamu maki ayam. Ayam tok guru mana mulia? Dan ayam Nabi larang maki. Betul tak? Kita jauh daripada Allah, kita jauh daripada ulama-ulama. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction tentang video itu. Sahabat-sahabat, video hari ini saya nak bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Azhar berkaitan tentang isu agama tidak mengajar untuk memaki orang. Pun begitu, saya tidak bersetuju jika mengatakan bahawa mereka ini tiada iman langsung. Tetapi lebih tepat difahami jika kita kata bahawa orang yang suka maki dengan kata-kata kasar dan keji termasuk orang yang tidak sempurna imannya. Orang-orang agama memang berhasrat memperjuangkan agama serta menegakkannya. Hasrat ingin menegakkan agama itu jika benar-benar wujud merupakan sesuatu perkara yang terpuji. Pun begitu, kita mesti faham kah intipati Islam yang mahu ditegakkan itu. Tak boleh main langgar sahaja. Sampai adab dengan pemerintah tidak ada sehingga sanggup menyesatkan pemerintah dengan sesuka hati. Demikian juga adab dengan sesama Muslim tidak ada sehingga membodoh-bodohkan orang serta mencela seolah-olah diri kita lebih baik nak dibandingkan dengan orang yang berada di hadapan kita kena faham bahawa setiap perkara ada disiplinnya. Di medan peperangan yang begitu getir dan sukar dikawal pun, Islam telah menetapkan disiplin-disiplin tertentu yang wajib kita patuhi. Kesemua disiplin-disiplin itu bagi menunjukkan bahawa kita berjuang kerana Allah. Maka kita mengikut kehendak dan peraturan Allah. Demikian juga disiplin-disiplin ini menunjukkan bahawa Islam merupakan agama yang bertamadun di dalam pengajarannya. Sahabat-sahabat, sebagai muhasabah untuk kita semua, jika benar-benar sesuatu perjuangan itu dilakukan kerana Allah, pasti yang mendakwa itu akan mengikuti apa yang disuruh oleh Allah. Ini kerana perjuangan Islam bertujuan mencari keredaan Allah. Seperti apabila kita bersalat, kita ingin mendapatkan keredaan dan pahala dari Allah. Maka kita ikuti rukun-rukun dan segala peraturan yang telah ditetapkan di dalam salat. Kita elakkan perbuatan yang boleh membatalkan salat. Demikianlah yang sepatutnya jika sesuatu perjuangan itu bertujuan mencari keredaan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insan aduwwan mubina. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Isra ayat 53. Ibn Kathir di dalam tafsirnya mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberitahu kepada hamba-hamba Allah agar berkata dalam ucapan dan perbincangan mereka ungkapan yang terbaik dan kalimah yang baik. Jika itu tidak dilakukan, syaitan akan menghasut mereka. Maka ucapan itu akan membawa tindak balas, berlaku keburukan, berlaku permusuhan dan peperangan. Anda boleh rujuk dalam tafsir Ibn Kathir jilid yang kelima muka surat 87. Sahabat-sahabat, setiap kita disuruh membantah ataupun mengkritik sesuatu perkara yang salah. Namun, agama mengajar agar kita berdisiplin dalam ucapan dan ungkapan kita. Sekumpulan Yahudi datang bertemu Nabi SAW dan memberikan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum yang membawa maksud maut ke atas kamu. Nabi SAW menjawab, Waalaikum sahaja. Isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha yang perasan dengan mainan ucapan salam mereka itu menjawab Assalamualaikum wal la'nah. Maksudnya maut dan laknat ke atas
kamu. Nabi SAW tegur. Nabi kata, mahlan ya Aisyah, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Faqultu ya Rasulullah walam tasma' ma qalu. Qala Rasul SAW, qad qultu wa alaikum. Nanti dulu wahai Aisyah, sesungguhnya Allah suka sikap yang lunak dalam semua perkara. Jawab Aisyah, wahai Rasulullah, engkau tidak dengarkah apa yang mereka kata? Sabda Nabi SAW, aku pun telah menjawab wa alaikum, demikian kepada kamu juga. Anda boleh rujuk kisah ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan yang saya dan juga tim telah terjemahkan. Anda boleh dapatkan dekat link dekat bawah. Sahabat-sahabat, tujuan dakwah, nasihat, kuliah agama untuk mencari pahala. Sedangkan maki hamun mendatangkan dosa dan menyikis pahala yang ada. Apabila kita melihat seseorang melakukan dosa, maka kita akan menegah dan mengkritik perbuatan dosanya. Namun begitu, kita tidak boleh berlebihan di dalam mencerca dia, kerana ada kemungkinan di sudut yang lain dia lebih baik ataupun ada kebaikannya yang lain. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang hakikat-hakikat ini. Seorang lelaki bernama Abdullah, digelar Himar, keldai. Dia pernah menyebabkan Rasulullah SAW ketawa. Juga pernah Nabi SAW menyebatnya, menjatuhkan hukuman sebat disebabkan kesalahan dia minum arak. Pada suatu hari dia ditangkap lagi disebabkan kesalahan meminum arak. Maka baginda Nabi SAW menghukum dia. Dia disebat. Salah seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi pun berkata, ya Allah, laknatilah dia. Alangkah kerap dia ditangkap. Lantas Nabi SAW pun bersabda, jangan kamu semua laknat dia. Demi Allah, apa yang aku tahu tentang dia, dia ni mencintai Allah dan juga Rasul. Anda berujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahabat-sahabat, kita akui kemungkinan ataupun kadangkala seseorang terlepas untuk bercakap dengan cakap-cakap ataupun kata-kata yang kasar, ataupun dia termaki orang lain. Ini selagi bukan menjadi tabiat kebiasaan. Dia melakukan hal berkenaan. Dia termaki, dia tercela, dia tercakap lucah. Itu boleh dianggap sebagai kesilapan setiap insan yang mungkin berlaku. Namun sahabat-sahabat, itu jika berlaku sekali-sekala ataupun terlepas cakap. Tapi kalau maki hamun, cercaan dan perkataan yang buruk itu merupakan kelaziman individu ataupun jemaah dia ataupun kumpulannya ataupun parti politik dia sekalipun menggunakan nama Islam, maka itu merupakan tanda perjuangan mereka tidak bertujuan mengangkat ataupun memuliakan agama. Ia perjuangan yang dipenuhi dengan emosi dan dikuasai oleh kepentingan diri dan kumpulan. Asal dia bercakap, dia akan maki. Asal dia berucap, dia akan mencerca orang. Itu adalah tanda-tanda keburukan yang berlaku kepada dirinya dan boleh jadi kepada kumpulannya. Nabi SAW telah menghadapi pelbagai ujian dan cabaran yang lebih berat. Pun begitu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa lam yakunin Nabi SAW sababan wala fahasyan wala la'anan. Bukanlah Nabi SAW itu seorang pemaki orang, tidak juga seorang pengucap dengan ucapan kata-kata keji, dan juga bukan seorang yang tukang laknat orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Oleh itu sahabat-sahabat, kita ni jauhkan diri kita dari mana-mana perjuangan sekalipun atas nama agama, nama penegak agama Islam ataupun apa sahaja, jika berbentuk dengan sikap yang buruk dan bercanggah dengan syarak. Kita ni mestilah elakkan diri kita daripada berada dalam kumpulan ataupun keadaan yang merosakkan diri kita sehingga kita melakukan perkara yang melanggar aturan agama. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, saya harap video hari ini dapat memberi pencerahan kepada kita dan memberikan manfaat kepada kita. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya nak ajak anda untuk bersama-sama saya di dalam projek Memadaikan Umat dengan Ilmu, berada dalam Koperasi Usahawan Ilmu Perhatian Rakyat Malaysia Berhad. Berdaftar hari ini, link pendaftaran saya letakkan di bawah. Dan jangan lupa juga sahabat-sahabat untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari 7 jilid dengan harga RM655. Tapi kalau anda nak dapatkan dengan ansuran, anda boleh dapatkan dengan harga RM59.90. Jika anda berminat, anda kena segera untuk dapatkan kerana hanya 200 orang sahaja yang kita buka untuk permohonan RM59.90. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.